Baik, dalam situasi sekarang kita tahu banyak keluarga dan juga mereka secara individu ataupun keluarga yang mungkin terjejas. Tetapi selepas BPN diumumkan, mungkin ini antara perkara yang memberi sedikit sinar kepada mereka yang sangat-sangat memerlukan. Dalam suasana, mungkin kita tidak boleh menilai mana mereka yang berkemampuan dan mereka yang tidak berkemampuan, tapi dalam masa yang sama, bagaimana untuk kita memahami dalam konteks sesuatu krisis dan juga keadaan ini berlaku, bagaimana pengurusan perbelanjaan itu dapat digunakan dengan cara yang baik. Jadi bersama-sama di talian bersama dengan Tuan Syamsuddin Kadir, perunding keuangan. Hello, Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Ya Tuan, kita tahu BPN ataupun bantuan telah pun disalurkan bermula awal April lalu, tapi dalam masa yang sama dengan bantuan yang diberikan, situasi sukar yang kita hadapi di Malaysia dan juga dunia sekarang ini, bagaimana kita dapat menguruskan perbelanjaan itu dalam konteks yang betul dan juga memberi manfaat kepada keseluruhannya? Okey, baik. Yang pertamanya kita perlu lihat dahulu sama ada kita mendapat gaji tak pada hujung Mac yang lalu. Sekiranya kita masih mendapat gaji pada hujung Mac yang lalu, duit bantuan BPN ini tak sepatutnya diguna pada bulan April ini. Sebab gaji bulan 3 itu boleh digunakan pada bulan 4, iaitu bulan April ini. Manakala bagi yang mana terputus gaji untuk bulan Mac, jadi duit yang dia bantuan ni mereka boleh gunakan pada bulan April ini sekiranya mereka tidak memiliki simpanan lain. Sebab duit bantuan ini adalah one off, iaitu yang rakyat akan dapat pada bulan April dan Mei, dan selepas ini tidak ada dah duit kecuali ada bantuan baru. Jadi kita tidak tahu berapa lama kesan COVID-19 ini yang menjejaskan pendapatan kita, dan kita tak tahu PKP ni pun bila akan berakhir. Jadi duit itu memang jika gaji bulan 3 masih ada, memang kita kena pastikan duit gaji bulan 3 je kita guna. Duit yang BPN ni kita letak sebagai simpanan dulu untuk digunakan ketika betul-betul kita dah habis duit. Dan itu bagi mereka mungkin Tuan yang mempunyai gaji dan gaji masih lagi berjalan dalam tempoh PKP ini. Tetapi bagaimana pula untuk kita melihat kepada mereka yang mungkin terjejas akibat PKP ini yang mendapatkan duit harian seperti berniaga dan sebagainya, apa perkara dan juga tindakan yang mungkin boleh dilakukan? Okey, ketika ini benda yang perlu kita utamakan adalah keperluan sara hidup saja, dan sebolehnya hentikan pembelian secara online bagi barangan bukan keperluan sara hidup. Keperluan sara hidup ini adalah utamanya beras, gula, telur dan sebagainya sahaja. Bagi barangan yang beras pun ada banyak jenis, daripada beras yang harga RM10 sekilo kepada harga yang lebih kurang RM2 lebih sekilo Dan juga bagaimana pula untuk kita memahami berkaitan dengan perusahaan kecil dan juga sederhana PKS contohnya, apakah keutamaan yang harus dilakukan PKS bagi memaksimumkan bantuan tersebut? Okey, sebab untuk PKS yang seperti mana kita tahu, sebagai bajikan kita mendapat RM3,000 bagi setiap PKS. Dan satu lagi, PKS juga boleh memohon pembiayaan mikro daripada Bank Nasional dengan tanpa kena dikenakan charge interest dan sebagainya. Jadi bagi PKS yang betul-betul memerlukan, sebaiknya ambil pembiayaan itu sekadar keperluan sahaja. Jika tidak ada keperluan, elakkan kita membuat hutang walaupun dia tidak ada charge keuntungan, sebab kita tak pasti sama ada kita boleh membayar balik. Dan dengan bantuan ini juga, kita juga dapat membayar gaji pekerja, iaitu bagi PKS yang ada staf seorang hingga 75 orang, dia boleh digunakan daripada bantuan kerajaan itu. Tuan, dalam tempoh ini kita tahu mungkin antara mereka yang terjejas dan mengharapkan bantuan dan sebagainya, tapi dalam masa yang sama mungkin ada perkara-perkara yang lain yang boleh dilakukan ataupun boleh dilaksanakan untuk kita mendapat pendapatan ketika tempoh PKP ini. Ada cadangan ataupun perkara yang boleh Tuan cadangkan untuk kita menambah ataupun mencari sedikit pendapatan dalam tempoh PKP? Okey, dalam
keseluruhan PKP alhamdulillah juga ia berlaku dalam keadaan sistem e-commerce dah berjalan dengan lancar, di mana kita ada banyak pembelian penjualan yang boleh dibuat secara online, di mana dalam tempoh PKP perkhidmatan pengangkutan termasuk kurier masih berjalan. Jadi inilah adalah peluang untuk kita mencari, macam saya tengok ada setengah orang yang meniaga pakaian disebabkan pakaian tidak boleh dijual dalam pasar raya ketika ini kedainya, dia menjual hand sanitizer dengan mask. Jadi dan ada yang pandai buat website, dia boleh buat website untuk menjual kepada orang, dan yang mana yang boleh menulis, inilah masanya untuk kita tulis buku ataupun e-book yang boleh dijual secara online ketika inilah. Jadi itu di antara sebahagian. Jadi kepada yang mana yang tidak dapat idea sangat, kita boleh Google dalam Google untuk mencari lebih banyak peluang-peluang membuat duit sewaktu waktu PKP ini. Dan akhir sekali Tuan, mungkin ada nasihat Tuan berkaitan dengan untuk kita memastikan pengurusan dan juga keuangan kita tepat, dan juga mungkin inilah masanya untuk kita memahami betul-betul bagaimana untuk menguruskan keuangan keluarga kita, Tuan. Okey, baik. Dalam dengan tawaran penangguhan hutang ni, inilah masa untuk kita kemaki betulkan restructure balik kewangan kita. Contoh sekarang ni, surat rumah tak perlu bayar, surat kereta tak perlu bayar. Jadi duit yang kita dapat itu gunakanlah untuk menyelesaikan hutang yang jahat dahulu sekiranya kita ada, seperti hutang kad kredit. Dan keduanya adalah hutang pembiayaan peribadi. Gunakan kesempatan untuk menyelesaikan hutang-hutang yang jahat itu. Dan kalau boleh dengan penyematan yang kita tak perlu bayar surat rumah kereta, bagi yang masih berduit, jangan gunakan duit, pindahkan duit itu sebagai menjadi simpanan kita. Sebab kita tak tahu berapa lama wabak ini akan berterusan dan memberi kesan kepada pendapatan kita. Baik, terima kasih Tuan Syamsuddin Kadir yang merupakan perunding kewangan atas perkongsian dan juga mungkin nasihat berkaitan dengan pengurusan keuangan dalam tempoh kita berdepan dengan wabak COVID-19 ini.